Saya jumpa pun. Aduh, tu Haji, terima kasih. Depan itu. Rumah sana tu, siapa tu anak? Oh, dia itu. So, rakan-rakan NGB. Ini pengarah kita ni, alhamdulillah ketepatan jugalah bersama dengan tuan. Akhirnya tu kan tadi, saya kagum tu Adi. Kan tu Adi kan? Jadi saya kata Adi, saya dapat arahan tu Adi, kena pergi menghadiri mesyuarat sebab semuanya orang besar-besar. Jadi saya kata saya tak mampu. Ada guna masa tu ada hal lain. Jadi lepas tu tu Adi ada hal. Jadi saya kata tu Adi yalah, tu Adi kata arahkan saya pergi juga. Lepas ni ingat lagi tu Adi kata, kita dah buat tuan rumah negeri Perak, kita tuan rumah. Hari guru. Hari guru. Alamak, saya kata tak apalah. Itu saya belajar tu. Pergilah mengadap dengan orang-orang. Saya minta maaf lah ni kena cerita tu terang kan. Orang tu kalau dah saya percaya, kalau saya dah percaya, faham lah. Saya tak risau dah hantar dia wakil. Kalau orang tu dah biasa buat sikit-sikit kesilapan tu, kadang-kadang saya kena berhati-hati lah. Itu yang saya lalui ni. Sebab daripada saya mula kerja pun, bila bos percaya kita buat kerja, kita boleh tunjukkan yang kita ni buat. Lepas tu bos tak ada masalah. Betul tak? Ya, betul. Sebab kadang-kadang pegawai ni dia kena faham, bila dibagi tanggungjawab, dia kena buat betul-betul. Jangan lepaskan batu di tangga. Ya, nama baik. Asasnya saya daripada keluarga susah. Saya orang yang pertama dalam turunan bapak dan mak saya yang masuk universiti. Masa kecil-kecil pun sekolah rendah. Keluarga kami ni orang pandang cukup. Bapak-bapak menakal, sepupu-sepupu saya semua yang tak boleh baca. Tapi kebetulan saya ni pun tiga. Yang saya fikir tentang anak-anak saya satu je. Isu anak-anak saya kerja, balik bawa kereta nak letak tak mana. Rumah teres kau rumah family. Ya, rumah perumahan awam. Ini macam perumahan awam. Perumahan awam asalnya bapak saya yang dapat. Lepas tu bapak saya dah besar, nak buat pinjaman tak boleh. Jadi pergi nak serah balik ke pejabat setiausaha kerajaan. Pejabat setiausaha kerajaan pun tak mau. Dia kata pergi cari anak, bubuh dua nama dengan orang tua saya. Suruh anak buat pinjaman. Saya masa tu mengajar di sekolah Datuk Idris Pacar ni. Ayah saya dari Ipoh naik motor balik singgah. Bayang ayah naik motor dari Jauh. tapi askar lah. Ya, saya askar. Saya fikir panjang masa tu. Susah cerita ni. Tapi ayah dia minta dulu. Tak apa. Dah selesai pinjaman apa semua. Setahun lebih sikit saya bayar tu. Orang tua saya datang. Rumah ni aku punya. Lepas tak mau buat. Makan kacau lah. Tu dia suruh pada saya. Kau aliran sains. Saya di antara orang yang terlibat membuka kelas sains di situ. Mula kita dapat 30 orang lebih. Lepas itu seorang keluar. Masuk Anak Cina pergi ke Setiawan atau ke Taipei. Budak Melayu pun keluar, Ahmad Bustamam Setiawan. Last kali satu kelas tu minimum 15. Jadi last kali tinggal 18 orang. Dia nak minta keluar. Saya tak benar. Bergaduh dengan saya. Ibu bapa.
kita nak kekalkan supaya sekolah tu ada aliran sains. Bila ada aliran sains, pelajar yang belajar itu adalah pelajar yang cemerlang lah kan. Ya, ya. Kita harap dengan kaedah tu, sekolah tu akan adalah pencapaian yang cemerlang, adalah nama sikit kan. Oh, tapi lalas sekali dapat 16 orang. Sampai sudah. Dan 2 tahun saya keluar. Itu yang saya rasa kenangan manis yang saya lalui bila buka aliran sains di situ. Bantu mengetua di situlah. Masa tu Haji daripada kementerian balik ke Perak dapat timbalan kan. Apa perasaan tu Haji masa tu dapat balik? Wih, honor lah. Dia cerita dia, Tan Sri Alimuddin dengan saya, kami ni boleh kata sama-sama terlibat dalam Satuan Pengetua. Saya pengurusi pengetua daerah Krian. Dan Sri Alimuddin pengurusi PKPSM. Okey. Perak. Jadi dah inilah pergi melawat ke China ke Thailand ke, buat program ke, dah biasa dapat. Jadi bila berlaku kes saya tu, saya pergi ke kementerian. Saya banyak kali jumpa Tan Sri Alimuddin. Minta nak balik ke Perak, tolong hantar balik ke Perak. Guru biasa pun saya sanggup. Dia kata tak boleh. Saya terima dengan ni. Sebab saya rasa anak ramai. Kalau saya keluar, saya nak kerja apa? Nak buat benar, buat sawah padi. Mana cukup anak ada ramai. Jadi saya kekal juga pertahankan untuk terus dalam perkhidmatan. Jadi apabila saya duduk di sana 2 bulan rasa saya dalam pool tu, dalam bilik tu. Tapi walau bagaimanapun saya ni digunakan juga oleh EPRD untuk mewakili mana-mana tempat yang dia orang tak boleh pergi lah. Pegawai je lah yang bagi saya pergi lah. Di saat saya tak tahu macam mana, satu hari itu saya dipanggil pergi ke mesyuarat pengurusan sekolah. Last sekali Tan Sri Alimuddin umumkan yang saya ni ditempatkan di bahagian pendidikan khas. Saya dah ingat di situ tak ada hal lah. Timbalan pengarah pengurusan bahagian murid-murid pendidikan khas. Bayangkan grade saya tu kekal 52. Terkejut saya. Sebab Alimuddin ni saya rasa orang yang sangat baik, dia faham apa yang saya lalui. Jadi bila saya pergi ke situ, jiwa saya semangat balik. Sebab seolah-olah saya ni bukan dijatuhkan hukuman yang berat, saya pula dibagi peluang. Ya. Mas, duduklah di bahagian pendidikan khas, buatlah tugas-tugas di bahagian pendidikan khas. Kebetulan pula bos saya Bung Moksin, orang Sarawak, Cina. Dia pula seorang yang baik, yang banyak bagi nasihat pada saya. Dia tahulah saya ni ada kes. Dia bantu saya pun buat kerja dengan elok. Dia seronok lah. Jadi maknanya saya pergi ke situ walaupun saya dalam tekanan, kena tindakan tertib. Bukan tindakan tertib besar pun, saya dipindahkan. Ya. Jadi bila saya balik ke pendidikan khas, duduk buat kerja, semangat tu dia jadi lebih. Kerja di kementerian dan timbalan pengarah bahagian pengurusan, bukan main-main tu. Buat kerja sungguh-sungguh. Pada masa itu pengarah bahagian pengurusan sekolah Datuk Norizan Bapu Hashim. Norizan Bapu, ya. Yang tu lagi baik dengan saya. Ya. Apa yang kita buat, kita bagi saja alasan yang munasabah, dia akan support. Jadi pada masa itu dalam mesyuarat pengurusan di peringkat pendidikan khas, jiwa saya ni duk fikir, guru pendidikan khas ni bila nak naik pangkat? Berapa kelas nak guru pendidikan khas? Kecuali mereka belajar di sekolah pendidikan khas. Yang duduk di sekolah biasa ni. Ya, betul. Betul tak? Macam nak tiri. Allahu Akbar. Jadi di situ bincang. Saya bagi idea, cikgu-cikgu lain pun bagi idea.
bincang dengan Datuk Seri Nurizan, Datuk Nurizan Papua Hashim pula memang nak tolong. Itu yang timbulnya idea di daerah kita buka sekolah biasa, tetapi dipindahkan budak-budak dari sekolah lain pergi situ bagi banyak kelas. Ya. Beliau ada banyak kelas, kemudahan untuk budak khas ni, pembangunan ni akan dibuat. Jadi baru boleh buat. Kalau setakat 5 orang, 3 orang nak bagi jalan untuk budak-budak pendidikan lalu pun orang persoalkan kan nanti. Jadi bila buat macam tu, setuju, Datuk Nurizam bentangkan, Kementerian setuju, alhamdulillah wujudlah sekolah tu. Bila dah wujud sekolah yang macam tu di daerah-daerah, baru keluar idea pula kata nak bagi jawatan. Itu seorang Datuk Dr. Nuraini kalau tak salah saya bentang kat saya forward ke Datuk Nurizan. Datuk Nurizan kata kita bentangkan dalam syarat pengurusan kementerian. Apa dia? Sekolah yang ada budak 5 kelas, kita bagi penolong kanan, jawatan penolong kanan untuk guru pendidikan khas. Alhamdulillah terima. Tapi bukan idea saya cuma tolong forward saja. Idea bersama. Itulah wujud jawatan guru penolong kanan pendidikan khas. Betul? Ya. Allahu Akbar. Dapat pengumuman tu, pegawai-pegawai yang ada di bahagian pendidikan khas tu seronok buat jamuan minum. Saya terkejut, siapa buat jamuan ni? Kita punya berjaya ni bos. Saya tak sampai level macam ni. Dia punya seronok. Punya nak naikkan pendidikan khas tu. Saya rasa ada juga peluang untuk kita buat jasa untuk pendidikan. Walaupun duduk di dulu orang pandang bahagian pendidikan khas ni harap sekolah pendidikan khas je lah, sekolah vocational pendidikan khas, tak apa. Alhamdulillah lah, saya rasa itu satu rahmat Tuhan bagi pada saya. Walaupun saya diambil tindakan, ditukarkan dengan kenaikan pangkat, dan saya boleh bagi sikit sumbangan sebab saya dah bersemangat kerja. Dalam hidup saya berulang baik Pak Guntong. Hari-hari. 2007 saya balik. Sampai 2014 saya berulang hari-hari. Bukan. Kadang-kadang balik lambat. Sign apa? Tidur di pejabat. Ya tidur pejabat. Sign permohonan ke, ya dah, pergi luar negeri ke apa ke? Apa kan? Sijil, Yang paling sijil. banyak saya sign tu apa? Sijil. Sijil. Sijil agama, sijil agama. Saya ingat berapa belas ribu, 14,000. Selalunya Diberikan satu tanggungjawab untuk jaga sekolah asli. Masa tu allowance pendalaman dia pun nak potong. Tu Haji melalui Haji Gulam, Rahim kekalkan. Masa tu pos musuh daripada 1,000 nak turun ke 500. Gedung, lepas tu tahu tak kenapa? Saya berani cakap macam tu. Masa di kementerian kena EPRD, saya salah seorang ahli panel yang dipanggil khas untuk bantu EPRD menentukan kategori A ke B ke C. Di Sabah Sarawak. Pegawai yang pegawai yang pergi ke sana, dia kena bentangkan. Saya ni yang dilantik sama ni kena buat keputusan bersama. Jadi yang tu saya tahu apa alasan-alasan untuk bagi allowance guru ni banyak ni. Jadi bila sebut sekolah tu, saya tahu sekolah tu. Saya kata tentu akan dapat punya asal. Jadi lagi satu, bila maksudnya bila tu Haji kata kekalkan, itu yang saya belajar buat video YouTube tu. Kena tunjuk. Haji Gulam kata, Rahim, ni bagus. Dia bawa pada Haji. Lepas tu Haji bentangkan. Jadi allowance sekolah asli ketika itu kekal. Sebab saya buat di kementerian. Jadi bila mereka nak buat, nak aku turunkan, saya faham. Tu saya berani. Itu tidak. Kalau saya tak tahu, mana saya berani. Bila Tuan Haji berani, saya lagi berani. Belajar 1 jam dah dia buat video.
saya pula masa minit mesyuarat naik pangkat. Dapat keputusan Tuan Haji sebelah Rowi Datuk. Jadi dia kata, okey, siapa dia begitu? Yang kat tangan. Bila sampai dapat minit ni? Dia tak cepat je. Kata, saya tahu dah. Besok pagi tuan. Malam tu tak tidur. Tak tidur buka kaset. Pagi-pagi dah keluar-keluar je lepas subuh je terus pergi dapat. So menghadap. Pukul Tu tak boleh bayang. 7:05. Tu sebab saya cerita tu orang balik dah. Bila jadi situasi macam tu, bila Datuk Rohi bersara, tak ada orang lain yang dia cadangkan. Saya seorang je. Dia tak bagi nama lain. Tu. Yang saya dapat tahu tu PA dia cerita. Tak ada bos. Dia beritahu saya. Apa ni? Bos seorang dia. Lepas tu hantar 3. Itu dia. Tapi itulah. Semua orang faham lah. Apa yang berlaku pada saya lagi kali kedua. Faham tak? Tahu tak cerita? Tak tahu kan? Saya kalau buat benda sulit saya. Tak cerita lah. Saya pukul 3 pagi baru saya buat video. Tu saya terpaksa cerita lah. Dah pencet dah tak apa. Daripada kes Kuala Limpang tu, saya tak kena apa-apa tindakan. Adik bayanglah tiba-tiba nak naik ke jawatan pengarah, timbul semula saya diambil tindakan tertentu. Bayangkan berapa tahun? Amaran. Sebab ada orang tak Apalah tak apa itu tak. Amaran, saya tidak layak naik pangkat 1 tahun. Sedangkan nombor saya dah naik dah di sana. 1 tahun saya tak boleh naik pangkat. Tapi Datuk Rohi ini dengan orang atas macam mana saya pun tak tahu. Saya terus jalan tugas pengarah berbulan-bulan. Sehinggalah nak buat pilihan raya, Datuk Seri Zamri panggil saya ke jabatan, ke pejabat periksa. Ni, dia faham dia. Ni tak boleh ni pilihan raya ni, kena lantik juga pengarah JPN. Kalau tidak saya nak suruh you jalan tugas dia kata. Tak apalah saya kata. Saya cadangkanlah Datuk Roli balik. Saya tahu apa yang berlaku antara sebelum tu. Saya tak Roli balik jadi pengarah. Tak apa. Nanti balik jadi pengarah. Saya timbalan juga. Okay. Memang saya dengan Haji Gulam, ialah benda tu sulit dulu kan. Memang tahu benda tu. Apa pasal tak boleh naik jadi pengarah? Yang lain pula balik. Jangan tolak-tolak tadi tu. Terima tanggungjawab. Buat sekadar yang kita boleh buat, tapi dengan sungguh-sungguh. Setengah orang tu dia berfikir yang sesuai dengan dia saja. Sedangkan keperluan untuk perkhidmatan macam-macam kadang-kadang tak seimbang dengan kehendak kita. Kita tolak. Jadi bila kita tolak, apa jadi? Kita punya reputasi diri sebagai seorang atas tengok apa jadi pada kita. Itulah orang nak tengok kemampuan kita. Berani tak berani menghadapi cabaran. Kalau kalah berhadapan dengan cabaran, maknanya kita dari segi performance kita tu tertinggal lah. Sekarang dia buat diploma. Hidup saya lah. Saya dapat pangkat 3. Pengarah pendidikan ni. Pangkat 3 dulu SPM. Ambil dia sekali. Tak. Jiwa saya lain. Orang tua saya pun jiwa dia lain. Terus masa tu dia tidak layak masuk tingkatan 6 kerajaan. Dia layak sambung belajar tingkatan 6 swasta atau masuk sekolah-sekolah. Lain kan? Jadi saya ni tak nak ikut. Saya nak ikut sama dengan orang lain boleh masuk kongsi juga. Jadi saya masuk sekolah agama. Satuan Guru-Guru Agama Perantauan Tugas. Tapi bila masuk situ dan 2 bulan, saya dapat tawaran untuk belajar di Asrama Putra Kerajaan Negeri Perak. Masa tu SMC. Sekolah malam. Malam. Yang belajar di sama dengan Salih Husin. Jadi bila
masuk di situ 100% berubah daripada situasi saya masa tingkatan 5 belajar peksa SPM. Tak ada lagi nak main, tak ada lagi masa untuk saya borak-borak ni. Masa tu saya full swing belajar. Maknanya pada masa tu saya boleh upuh. Saya nak lawan dengan kawan-kawan yang SPM masuk keluar kerajaan. Kalau dia boleh masuk, saya pun boleh masuk universiti. Lawan. Alhamdulillah, saya clear, dapat CJ penuh. Ingat lagi dalam sejarah hidup saya, masa tu keluar dalam surat khabar Straits Times, siapa yang full CJ penuh, full certificate kan. Ayah saya tu tengah duk padi yang kita bawa balik tu dia duk asing-asingkan. Nampak padi tu. Saya pun buka surat khabar dekat dia. Orang ni dah tengok kau buka nama dia, saya lompat depan dia. Itu sejarah dia. Bila full certificate CJ penuh, ada masa itu layak untuk Ya, betul. masa tu lah. Betul. Kebetulan pula pada masa itu jasa kerajaan kita, luar bandar dengan bandar dibagi ketentuan. Malaysia Timur, pantai timur dengan pantai barat dibagi ketentuan pada pantai timur. Betul tak? Betul. Jadi saya tak masuk. Layak lah tu. Jadi kalau orang tanya saya tak mana. Saya pakai 3 je SPM.